apa yang sudah ada dalam minda kita lah, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang sedang sambung PhD dan sebagainya. Kalau pelajar saya paksa buat 5 hari dengan idea, saya terus buat konsep paper. Buat konsep paper dulu, buat konsep paper, hantar dulu, kita nak. Daripada konsep paper tu kita kembang. Sebab konsep paper itu dalam kajian sosial gunaan, dia adalah chapter 1 dan chapter 2. Dia sampaikan konsep, tak masuk lagi method. So kalau dia ada kat situ, yang paling payah tesis ni adalah chapter 2 dan chapter 1 yang paling payah. Chapter 3 tak apa. Chapter 3 you follow je banking metodologi saya 3-4 kali, copy paste je masuk. Tulis je. Sama juga chapter 4 finding. You follow je banking metodologi, ambil terus table-table, masuk. Chapter 5 bercuti sekejap, pergi duduk kat mana-mana tepi laut, tepi air terjun, time. Sebab dia daripada kita sendiri kan, diskusi minda kita. Senang kan? So 6 bulan siap lah tesis, jangan lama kan? Siap 6 bulan, percaya lah saya. Kenapa dah siap? Tak buat kan? Kalau buat siap. Terutamanya orang sosial study. Orang sosial study sebab data kita tidak se-ekstrim data sains, pure sains. Orang sains dia dah ambil data ketahanan daya tahan ikan. Ikan mampu dia kena menjadi balik ikan. Kan? Ikan kena curi ke memerang, dia kena buat balik kan? Sosial study tak, sosial study simple. Dia boleh collect data dengan 1 minggu boleh collect data. Kan? Kita dah senior, kata senior, tapi ini muda-muda lah. Senior, saya sekarang ni ada 3 pelajar senior dengan saya UMT. Saya pelajar senior, saya nak ambil data pelajar IPTA semua Malaysia. Tak payah kan? Yang tu bagi kepada budak. Dia dah nak sampai level ni, data UMT saja. Data UMT saja. Boleh ke? Kenapa tak boleh? Boleh je. UMT juga ramai. Tak terjangkau sebab dah senior sangat dah. 50 lebih dah kan? Ambil data yang you ajar saja. Boleh ke? Boleh je, tak masalah. No problem. Kan tak ada. Dr. Narain Chua, dia aja dia buat. Boleh-boleh ada siap, okey je. So, boleh buat je. Tak siap sebab tak buat lah. Kalau buat siap je. Okay? So, bahagian 3, kata konsep ni bebas. Okay? Dia kata literature review. Cumanya jangan systematic literature review, SLR kan. Systematic literature review dia ada metodologi sikit. Yang saya maksudkan ini adalah kertas konsep biasa. Konsep just kita nak beritahu kita ada masalah nak selesai. Kemudian kita jenguk teori, kita jenguk kajian-kajian lepas dan kita jangkakan bagaimana masalah itu diselesaikan dengan hipotesis kita. Kita tak buktikan lagi di lapangan, kita just hipotesiskan. Rasanya macam ni. Kenapa kata macam ni? Sebab orang ni kata, orang ni kata, macam ni. Itu je. Simple. So bagi saya, poin dia adalah ini je, abstract. Pengenalan tadilah kita nak cerita tentang topik kita, apa isu-isu, apa masalah, kan? Apa tujuan. Kemudian kita terus kepada latar belakang. Latar belakang itu sebenarnya, background itu sebenarnya adalah literature review lah. Kita boleh pergi kepada 3 ataupun 2. Kalau 3, kita ambil satu pendekatan teori. Kita jenguk teori. Nak selesai masalah melibatkan pelajar tak solat waktu kita buat kelas, kemudian lepas kelas pelajar mesti solat. Solat tu tingkah laku. Nak selesai tingkah laku, kita kena jenguk teori. Kita ada teori of plan behavior. So kita kata kita guna teori ni untuk menjangkakan tingkah laku. Kemudian kita ambil literature orang lain. So kita kata, so kalau nak suruh pelajar ni sembahyang, kita kena manipulate sikap dia, kita kena manipulate kawalan lagu dia, kita kena manipulate sosial norma dia. Kerana ketika 3 pemboleh ubah ini akan mempengaruhi intention, keinginan dia. Keinginan ni yang menyebabkan dia solat jemaah. Keinginan ni yang menyebabkan dia terlibat dengan kesukarelawan. Keinginan ni yang dia belajar rajin. Keinginan inilah dia menghormati orang tua. So kita buat macam tu. Publish, senang je. Boleh? Sama je. Okay. Tak ada. Teguh pemilihan je ni. Apa saya
Oh, tak ada. Okey, saya tengok sekejap. Kita tengok sekejap contoh paper, contoh paper. Supaya malam ni kita boleh siap terus lah. Jangan sedar ya. Ya, sila. Can you please apa tu kata prolong sikit ataupun explain more on detail of the concept paper? Because kadang-kadang kita macam konsep paper ni dia jadi macam experimental paper jadi at the end of the day. So jadi kita nak kalau boleh you just tell us what is the most important or the vital criteria to have a concept paper rather than just a theory. Okey, nanti saya tunjuk contoh nanti. Dia tidak sampai ke eksperimental because kita akan berhenti pada hipotesis. Hipotesis tu adalah produk kepada konsep paper. Hipotesis tu, konsep tu adalah produk. Okey, sebab kita akan prinsip konsep paper ni. Prinsip konsep paper ni, kita ada isu, kita ada masalah. Okey. Itu kita ada isu, kita ada masalah. Yang kita streskan dalam introduction tu. Selepas pada kita telah latar belakang topik. Okey. Then kita nak selesaikan masalah ini, kita jenguk kepada dua perkara. Okey. Kita jenguk yang pertama, kita jenguk pada teori. Kita jenguk pada teoretika, yang ni kita kan theoretical approach, teori. Tetapi teori itself tak boleh nak selesai masalah ini, kan? Sebab teori terlalu umum. Teori itu tidak relate dengan situasi. Teori sendiri tak boleh. Kita kena tambah dengan kajian-kajian lepas. Kita tambah dengan kajian-kajian lepas. Okay. So, bila kita ambil teori, kita tambah dengan kajian-kajian lepas, kita jangkakan, kita berjaya menyelesaikan masalah ini sekitar, kita boleh selesai masalah ini sekitar 70 hingga 80%. Based on dua ni, kita gabung teori dengan kajian-kajian lepas ni, kita boleh selesai 70 hingga 80%. So yang kita ada gap lagi sekitar 20 hingga 30%. Okay. So 20 hingga 30% inilah yang memerlukan kita turun ke lapangan, yang memerlukan kita buat kajian. Okay. So bila kita ada isu ataupun masalah, kita base teori tambah ni, so kita outcome dengan hipotesis. Okay. Hipotesis, jangkaan, conceptual. That's why kita kata conceptual. So hipotesis ni adalah produk kepada artikel konsep. Kita berhenti kat sini lagi. Kita tak turun lagi ke makna. Kita tak pergi lagi ke lapangan. Sebab kita hanyalah kata konsep. So hipotesis ni kita, kalau dalam social study kita keluarkan dengan gambaran macam-macam. So kita berhenti kat situ dulu. Betul ke tak betul? Tak tahu lagi. Ini hanyalah baru panduan daripada literature. Kita akan turun nanti. That's why saya kata yang ini adalah chapter 1 dan chapter 2 kalau dalam tesis. Kalau pelajar kita dia buat sampai saya level ni, dia dah cantik sangat, nak siap dah tesis apa. Sebab metodologi copy paste je. Kan metodologi senang, straightforward. Okay. So macam ni lah kita punya konsep kita. So kita diskusi paper konsep ialah apa yang telah ada, apa yang telah ditulis oleh orang lain untuk selesaikan masalah kita. Okay. Saya ada masalah, anak saya susah bangun sembahyang subuh. Bagaimana saya nak selesai? Saya tak tahu sambil tindakan. Saya telefon Azhar, dia ada anak tak? Ada. Mudah tak main subuh? Oh mudah. Apa ada buat payah? Buat payah buat kan? Buat payah ni masa cikgu air panah. Cikgu air panah tu adalah literature. Saya nak tengok bagaimana orang lain selesai masalah yang sama. Tapi tak sama.
Kan anak dia duduk di Kelantan, padahal anak saya duduk di Kutub Sejuk. Dia ada beza ke? So beza itu adalah lompang gap dalam research. Kalau kita penuhi gap itu, itulah yang contribute pada new knowledge. Inilah elemen yang dititik berat oleh editor untuk dipublish. Mesti ada benda baru. Setiap kali artikel yang dia nak publish mesti ada elemen baru. Apa dia baru? So banyak artikel jurnal-jurnal yang terima concept paper. So publish je. Selepas ini dia boleh publish pula jadi original paper. Tak ada masalah. Sebab saya contoh, kalau tuan-tuan tengok saya dengan ada paper saya Geografia. Okay, saya tengok Geografia. Geografia dah indeks SSI kan sekarang. Ini jurnal bahasa Melayu yang pendidikan boleh hantar. Tapi waiting lah sekejap kan tu. Tak lama sangat. Geografia ni okey je. Geografia UKM. Okey. Ini pengaruh amalan komunikasi. Saya buka ini kejap. Ini tahun bila ni? Ribu